Assalamualaikum kepada semua follower Pa Emma. Harap semuanya sihat-sihat hari ini. Okey, bertemu lagi kita dalam slot Borak Pa Emma. Okey, sebelum kita nak borak-borak dengan tetamu jemputan kita pada hari ini, saya nak war-warkan pada semua mamis yang Pak Emma akan anjurkan webinar penyusuan terbesar. Tadi dah tengok kan poster yang kita dah keluarkan. Jadi ini saya nak war-warkan kepada mami-mami semua yang tengah menonton sesi Borak Pak Emma kita hari ini. Kita adakan webinar Mama Tak Penat Susukan Anak. Tajuk pun dah orang kata best. Bila tu? 5 September ini. Apa yang best webinar kita adalah percuma sahaja dan terbuka kepada semua ibu-ibu dan bakal-bakal ibu. Dalam webinar ni kita menjemput 5 panel jemputan kita, iaitu Datuk Seri Siti Nurhaliza, Datuk Dr. Sheikh Muzaffar, Dr. Seri Suniza, dan juga Dr. Hairin Anissa, Puan Asiah Maharam, dan juga jemputan istimewa kita adalah Ustazah Isfadiah untuk pembukaan sesi webinar kita nanti. Jadi kepada mama-mama yang tak join lagi ataupun berminat untuk mendaftar, boleh terus klik link di ruangan komen yang admin akan letakkan di ruangan komen, atau kalau tak nak klik link, boleh juga scan QR code di poster yang kita dah share di Facebook dan juga Instagram Pa Emma. Bila kita join webinar ni nanti, akan ada juga sesi lucky draw dan juga hadiah-hadiah yang best untuk anda yang join nanti. Kita akan buat satu hari daripada pukul 8.30 pagi hingga 6.30 petang. Jadi akan ada slot-slot lah dengan panel-panel kita nanti. Okey, tanpa melengahkan masa, saya nak bersama dengan tetamu kita pada hari ini, iaitu Mia Ahmad. Siapa yang kenal mesti akan tahu kan Mia Ahmad ni. Hai, Assalamualaikum Mia. Waalaikumsalam Kak. Okey, sihat Mia dengan anak-anak kat sana, kat Johor? Sihat, Alhamdulillah. Semua sihat, Alhamdulillah. Okey, terima kasih Mia kerana sudi bersama dengan Pak Emma untuk slot sesi Borak Pak Emma hari ini. Jadi kita nak membincangkan topik hari ini adalah Mama Struggle tapi berbaloi. Tajuk pun bunyi dah macam struggle, betul macam mana struggle tu kan. Jadi kita nak berkongsilah dengan Mia untuk sesi hari ini, iaitu Mama Struggle, macam mana kita nak orang kata pengurusan menjaga anak kita dalam rumah tangga macam mana. Jadi kita nak minta lah Mia share sikit dengan follower kita hari ini. Okeylah Mia, tanpa melengahkan masa lah, akak nak tanya sikit Mia mengenai perkembangan terbaru Mia lah sekarang dengan keadaan musim COVID sekarang ni kan. Macam mana? Boleh Mia ceritakan sikit tak? Silakan Mia. Okey. Assalamualaikum. Okey, perkembangan terbaru saya sewaktu dalam pandemik ni, saya sekarang tengah sibuk mengeluarkan projek saya tengah buat sekarang ni lah, iaitu pakaian solat. So selain busy dengan menguruskan keluarga, rumah tangga dan anak, sekarang ni work from home lah, orang kata senang cerita. Okay. So dalam keadaan sekarang ni kan Mia duduk di rumah sambil-sambil uruskan orang kata bisnes yang Mia buat tu kan. Yelah, jaga anak-anak dalam musim pandemik ni, tak boleh nak keluar ke mana-mana ni, macam mana Mia orang kata yelah nak bahagikan masa tu lah kan. Kadang-kadang anak kecil ni dia tak faham kita, kalau kita marah pun dia tahu takut, tapi sekejap je lepas pada tu sama lagi kan dia buat, sebab dia memang tak faham benda yang dia nak tu satu keseronokan. Macam Mia sendiri sebagai ibu, macam mana orang kata yelah nak menangani keadaan ni lah dengan anak-anak kat rumah, nak kena kontrol juga emosi kita sebagai ibu kan. Macam mana tu Mia? Honestly saya punya
situation sekarang ni nak compare to situation sebelum ni, maksudnya COVID pula, lockdown yang sebelum ni kan, yang first one dengan sekarang ni. Sekarang ni rasa lebih free sikit Alhamdulillah, sebab saya dapat seorang home based school teacher yang tinggal dengan kami. Jadi sebab itulah boleh buat bisnes semua tu kan. Kalau tak memang huru-hara jugalah, sebab first yang kita hari tu yang kena lockdown tu memang sangat struggle lah untuk saya. Tapi kali ni Alhamdulillah saya ada guru yang tinggal dengan kami, so stres tu kurang. Jadi masa nak bersama tu pun kita banyak masa berkualiti lah, maksudnya masa berkualiti tu lebih banyak lah kan, sebab kita bukan seharian kan. Maksudnya sebelum ni kalau seharian tu mungkin ada yang kualiti, ada yang emosi semua. Sekarang ni Alhamdulillah okey sikit lah, and saya bersyukur juga sebab saya duduk landed house kan, so ada ada ruangan tepi tu. Maaf, ada yang kami call pula. Okey, maaf. Landed house yang ada ruangan halaman kat depan tu. Alhamdulillah. So okey lah kan, at least adalah juga outdoor activity yang boleh buat kan. So kalau itulah saya terfikir syukurnya lah, kalau orang yang duduk dekat dalam kondo ke apa kan, rumah tinggi susah nak turun kan. Betul. At least adalah aktiviti petang ataupun pagi sebelum matahari naik tu untuk anak-anak tu main sekejap kat luar kan, bagi relief tension dalam rumah. Jadi kita pun tak ada lah kata nak menyinga je sepanjang hari kan. Betul. Okey, faham. Okey Mia, anak Mia umur berapa dua orang tu yang lelaki? Nak Mia seorang lelaki seorang perempuan sebenarnya. Seorang lelaki seorang perempuan. Sorry. Okey, sorry saya yang tersilap. Okey, yang sulung tu umur berapa si abang? Abang nak masuk 3 tahun. Abang nak 3 tahun, adik? Bulan 9 ni masuk 3 tahun. Okay. Adik setahun 3 bulan macam tu lah. Setahun 3 bulan. So adik dah boleh berjalan dah? Berjalan. Merangkak. Tengah melasak lah tu kan. Itulah, tak apa. Inilah antara momen yang kita kata masa waktu anak ni kan. Dalam dah 5 tahun ke atas tu dia dah behave dah, dia dah boleh dah tahu. So sekarang ni lah kita nak bersabar sikit lah. Betul. Okey Mia, memandangkan Mia ada sepasang cahaya mata lelaki dan perempuan. Mungkin Mia tengok si abang lain sikit perwatakan dia. Si adik yang perempuan ni lain sikit kan. Jadi macam mana cara didikkan Mia lah sebagai ibu untuk mereka. Contoh macam Mia terapkan, jadikan mereka sebagai kawan, ataupun Mia ni seorang ibu yang tegas. Untuk nak pastikan anak-anak ni berdisiplin. Macam mana kalau Mia sendiri pendekatan yang Mia buat untuk anak-anak? Kata kalau kita nak jadi ibu-ibu yang tak mengingat tu macam tak logik pula kan. Tak mustahil lah kalau kita tak ni kan. Sebab kita ada juga yang macam kita datang ni kan, perempuan biasalah kan, mood tak stabil kan, ada juga macam ya Allah ya Tuhan, ada juga kan, tipulah kalau saya macam tenang je kan. Betul. Tapi saya memang daripada dulu pun memang set dalam kepala lah yang macam, sebab kita nak jadi macam mana anak kita jadi kita kena tunjuk contoh yang macam mana kita nak anak kita jadi kan. Betul. Jadi dari segi macam mana handle tu, saya kalau boleh selalunya menggunakan tone yang rendah lah untuk bercakap dengan diorang. Nak marah ke, maksudnya kalau marah pun mungkin expression marah tapi tone tu still rendah lah, maksudnya dia tahu kita marah tapi tone kita tu rendah kan. Itu salah satu cara jugalah yang saya handle dengan anak-anak lah kan. Jadi antara Mia dengan suami, siapa yang orang kata lebih ni sikit dengan anak? Suami ke ataupun Mia? Mana? Mia ke yang lebih tegas dengan anak, ataupun suami ni jadi manjakan anak ke, ataupun macam mana?
Dia tak tentu, sama naik juga kadang-kadang. Yelah, betul lah. Kadang-kadang kita ni orang kata bukan tak sayang anak kan, tapi apa-apa pun kita kena ajar dulu sikit daripada rumah. Tegas tetap ada, sayang tu memang kita sayang kan. Jadi kita kena seimbang lah. Nak kata garang sepanjang masa dengan anak pun tak boleh juga, sebab orang kata perkembangan emosi anak tu lah. Okey Mia, kita dah mendengar orang kata perkongsian daripada Mia sebagai ibu kepada 2 cahaya mata tadi. Yelah, kadang-kadang kita sebagai ibu muda ni banyak lagi nak kena top up ilmu parenting ni. Saya sendiri pun ada anak yang dah besar pun sama juga. Orang kata dalam fasa nak belajar. Jadi orang kata nak tak nak, orang kata proses untuk menjadi ibu bapa ni memang sentiasa kena ada ilmu setiap hari. Kena tambah. Betul kan? Sebab orang kata nak ambil cara didikan sebab macam mak ayah kita yang dulu mungkin tak boleh nak disamakan dengan orang kata nak didik anak zaman sekarang, sebab lain sangat-sangat. Kita dah kena follow jugalah keadaan tu. Alright. Okey, sebelum kita nak masuk ke soalan yang seterusnya, sempena orang kata kempen penyusuan kita untuk tahun ini. Okey, kita nak kongsikan lagi sekali kepada follower-follower yang baru join sesi borak Pak Emma kita hari ini. Saya nak war-warkan lagi. Tadi dah war-warkan, ni nak war-warkan lagi. Mana yang baru tahu, kita akan adakan webinar penyusuan terbesar untuk tahun ini. Webinar ni adalah sebagai menyokong kempen penyusuan iaitu Mama Tak Penat Susukan Anak. Kita ada jemput selebriti seperti Siti Nurhaliza untuk berkongsi orang kata pengalaman dia sebagai ibu kepada 2 cahaya mata, dan juga kita ada Datuk Dr. Sheikh Muzaffar, Dr. Seri Suniza, Dr. Hairin Anissa, Puan Asia Maharam dan juga Ustazah Isfadia untuk berkongsikan doa-doa apa yang ibu boleh buat di rumah untuk pengurusan emosi dan juga untuk orang kata memperbanyakkan susu kita lah. InsyaAllah kita boleh mendengar perkongsian-perkongsian yang menarik pada 5 panel kita nanti. Dan kalau yang belum daftar, kena cepat-cepat daftar sebab rugi sangat kalau tak daftar. Sebab kita ada banyak sangat orang kata info-info yang menarik untuk mami-mami semua yang akan join nanti. Jadi mungkin Mia pun kalau nak join, kita alu-alukan sangatlah sebagai tanda sokongan kan. Nanti bolehlah juga Mia orang kata dapatkan info. Biarlah kita rasa kita ada dah ilmu, tapi boleh je kalau kita nak top up lagi ilmu tu kan. Okey Mia, kita tak nak melengahkan masa. Okey, kita nak tanyalah soalan yang seterusnya pada Mia. Okey, kan kita tahu bulan Ogos ni adalah bulan penyusuan kan. Jadilah jadi Mia sebagai ibu yang memang orang kata yang BF anak, menyusukan anak ni, boleh share tak pengalaman menyusukan anak ni? Mungkin ada perbezaan menyusu anak lelaki dan juga menyusu anak perempuan ni. Boleh tak Mia sharekan dulu? Macam mana? Okey, silakan Mia. Okey, jenis penyusuan saya untuk kedua-dua anak ni memang sangat berbeza lah. Saya tengok kalau si abang dulu memang kuat sangat menyusu dia. Patutlah orang kata anak lelaki ni kuat menyusu, betul Kuat penyusu. Okey. Tapi dia tak ada sampai macam anak perempuan kot. Maksudnya anak perempuan saya waktu menyusu, waktu awal-awal hari tu lah, waktu bersalin semua kan. Sampai crack tau, sampai berdarah-darah tau. Dia macam tak tahulah, dia kuat kan, dia macam hisapan dia tu. Dia macam ya Allah kuatnya kan sampai berdarah tau. Even anak saya yang first tu, yang lelaki tu dia kuat menyusu, tapi tak macam ni. Yang ni sampai berdarah. Macam tu lah. Aduh, mama kena bertabah lah ya. Allah ya. And then alhamdulillah saya memang kalau lepas bersalin tu memang susu memang sangat meriah lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah susu tu memang dalam peti tu sampai Allah tak muat peti. Memang sampai saya kena stop pumping kan, sebab kalau tak dia lagi banyak kan. Stok tu lagi banyak. Maksudnya Mia dekat rumah memang bagi direct dan juga bagi yang stok yang Mia pump tu juga ya? Dua-dua Mia bagi?
mula-mula macam itulah. Tapi bila macam Allah nak rendam ni lamanya budak dah menangis terus kan. Okey. Kita pun banyak direct lah itu yang macam stop tu macam tak pakai-pakai tu kan. So macam memang rasa macam mana ni kan. Husband Mia pun macam nak kena beli peti baru ke macam mana ni kan. Okey, kalau Mia biasa kalau sekali pump tu dapat berapa ounce? Mia pumps tu. Tak ingat lah pula kan dalam tak ni, tapi memang dalam penuh. Ya, okey, memang betul-betul banyak lah. Sampai orang kata tak terguna pula yang pump tu sebab yang direct pun anak dah boleh tu kan. Okey, faham. So anak yang first tu memang gemuk lah sampai bila kita upload gambar tu orang akan tanya kan. Geram susu semua. Apa ni? Minum susu apa ni? Macam cakap kan. Minum susu apa? Susu mak dia lah kan. So, tapi mak dia kecil je nampak. Dulu besar waktu mengandung tu saya 20 kilo tau. Tapi agaknya mungkin sebab breastfeeding juga kan. Anak ambil zat kita. Anak ambil zat sikit. Okey, faham. Okey, kalau yang anak yang sulung tadi yang tu, okey, anak yang kedua macam mana pula? Yang sulung tadi tu tak habis lagi sebenarnya. Okey, sabar. Stop dia tu. Sebenarnya saya tak nak stop dia, nak bagi cukup 2 tahun. Tapi bila umur dia setahun, sebulan, 13 bulan lah kan, pregnant lagi. Okey, 13 bulan. Oh, yang kedua ni, yang dapat adik ni. So, terus stopkan ke macam mana? Jadi macam kata memang kita pun mabuk lagi semua kan, cakap tak boleh lah, kena train kan. So kita nak berhenti kat abang tu lah yang macam momen yang sangat sedih lah sebab dia kecil lagi kan. Dia kecil lagi, so menangis je lah. Kita pun kena pisah tidur dengan bapak dia, tak boleh tidur sama kan. Saya pula yang sedih rasanya. Dia tau. Dia kecil lagi. Kecil lagi, kita pun nak lena dengar dia menjerit-jerit nangis kan. Ya Allah, saya memang waktu tu memang nangis lah sama-sama juga kan. Lepas macam ada juga atas tu macam give up juga, macam just nak bagi sebab tak tahan kan. Kesian kat dia kan. Lepas tu entah macam mana kita orang macam susu lah try apa semua kan. Tiba-tiba ada satu hari tu kita orang nak pergi travel, nak pergi ke Japan. Tiba-tiba dekat Japan tu dia minum botol. Saya rasa masa dekat sejuk. Masa dekat Malaysia, masa sebelum pergi tu memang dia tak nak langsung lah botol, bagilah susu jenis apa-apa pun dia tak nak. Tak nak. Kalau ada pun mungkin ada sikit-sikit dia try, tapi memang tak nak. Dekat dalam flight pun memang tak ada offer ni, memang kita memang direct lah kan. Sampai saya dia minum botol, so macam mungkin cantik lah journey tu. Kita macam rasa macam wow. Dan balik Malaysia memang terus dia ni lah kan. Boleh minum botol. Minum botol sampai lagi sekarang. Cuma yang kedua dia challenging sikit lah sampai sekarang pun. Tapi sekarang baru setahun 4 bulan lah. Still ni, cuma sekarang ni saya nak kena stop sebab saya ada health issue lah kak. Saya ada health issue. Doktor cakap saya tak boleh breastfeeding dah. Cuma sekarang ni kita macam kesian-kesian juga. At the same time tak tahu cara dia kak, tak sanggup nak dengar nangis-nangis macam tu kan. Alah, yelah betul lah setahun 4 bulan baru kan. Tapi orang kata susu Mia masih ada lagi sekarang ni? Masih banyak lagi? Dah makin kurang dah? So sekarang orang kata sebab nasihat daripada doktor lah, Mia kena stopkan penyusuan pada anak lah. Jadi so sekarang penerimaan anak yang nombor 2 ni macam mana apabila doktor dah nasihatkan Mia untuk tidak boleh nak meneruskan penyusuan, kena terpaksa gantikan dengan susu formula ni kan. Macam mana? Boleh terima tak ke macam abang juga menangis-nangis tu ke? Ini 2 kali ganda nangis dia. Tapi kan kak, tapi dia nak susu ni, susu kotak. Dia nak susu kotak tu, jadi kita pun better than nothing kan. Saya boleh lah macam buat kerja semua, dia minum susu kotak tu, tapi dia tak boleh nampak saya. Kalau dia nampak je Mia ni, dia mesti dia minum susu kotak. Susu kotak. Dia nak datang lah, dia dah dekat lah. Kalau nampak Mia tak boleh nak dekat. Terus dah berapa lama dah ni sekarang ni anak yang kedua dah mula tak menyusu dengan Mia ni sebab atas masalah kesihatan ni? Mesti menyusu. Masih menyusu juga? Dengan susu. Terpaksalah. So kiranya akan teruskan jugalah walaupun
nasihat doktor kata Mia ada masalah kesihatan yang nak ni? Macam mana? Nak cari cara lah juga untuk stop sebab untuk nak win off tu. Sebab doktor cakap kuat ni jugalah, dia kata awak pun dia kata zat tu pun nak kena sharing kan. So nutrition tu nanti takut tak cukup untuk saya. So dia kata nanti dia kata Mia tak fit lah nanti kan. Sebab health issue tu. So kena jugalah nak ajar. So sekarang ni tengah since dia nak minum susu kotak tu, okay, alhamdulillah lah, tak apalah dia nak minum susu kotak kan. Cuma maybe kena jarang jumpa dia lah pula. Nak mengelak tu kena jarang jumpa dia. Kalau jumpa memang, tapi malam memang tak boleh buat apalah, malam tidur kita kan. Kita siang tu lah kita boleh mengelak sikit bagi dia lupa sekejap dengan kita kan. Tapi orang kata tetap jugalah rasa tak sampai hati kita sebagai ibu kan. Kalau boleh kita memang nak meneruskan, tapi itulah atas nasihat doktor, nak tak nak kan kata kita kena jugalah terima kan. Okey. So sekarang ni harap anak yang kedua Mia pun dapatlah memahami keadaan orang kata ibu dia tu, insya-Allah. Kadang-kadang kita cakap boleh faham kan Kak kan? Betul, kena selalulah cakap elok-elok dengan dia kan. At least dia boleh faham, walaupun kita tengok dia macam tengok je kita, tapi sebenarnya dia cuba nak memahami apa masalah kita juga. InsyaAllah kita doakanlah agar baby yang kata kedua Mia ni fahamlah keadaan Mia, insyaAllah. Okey Mia, tadi kita dah bercakap mengenai yang kata jenis penyusuan Mia kan. Hari tu Mia ada juga kongsikan dekat Instagram yang anak sulung Mia kan ada masalah delay kan. Bagus sharing Mia sekarang. Sebab saya tengok ramai juga mak-mak apabila Mia dah share tu dia orang alert juga kata ada situasi yang sama. Kan pasal anak lambat bercakap, sebab kita sebagai ibu kalau dekat rumah kita kata alah biasa je, nanti lepas pada ni dia bolehlah bercakap, biasalah sebab tak ada kawan, dia orang lambat sikit nak bercakap kan. Sedangkan kita tak tahu masalah sebenarnya tu apa. Jadi macam Mia yang dah ada pengalaman anak ada masalah ni, masalah delay ni, mungkin Mia boleh kongsikan pada follower-follower kita yang tengah menonton sekarang ni, macam mana Mia dapat kesan dari awal tu, keadaan anak Mia tu. Mungkin Mia boleh sharekan dulu pada follower-follower kita yang tengah menonton. Okay, baik. Alhamdulillah kalau macam Akak cakap tadi, ramai ibu yang dah start aware tu, memang itulah niat saya sebenarnya. Pada mulanya saya sendiri pun agak takut juga Kak nak share kan, because benda ni sangat saya rasa agak quite sensitif juga, dan bukan semua parents yang setuju dengan apa yang kita cuba nak sampaikan. And then tapi bila dah selepas beberapa lama tu, saya rasa macam delay ni bukan satu benda yang macam sikit-sikit punya case dah. Dia dah macam satu case yang sangat serius kan, disebabkan skrin ni. Jadi saya pun ambil inisiatif, macam saya rasa sekarang ni mungkin the right time lah untuk saya nak share, dan saya pun lebih terbuka untuk terima pendapat. Kalau orang nak judge ke ataupun orang tak boleh nak terima, saya lebih terbuka. Jadi saya pun create lah awareness tu kan dengan share dekat social media. So bila saya share tu, saya ceritalah daripada mula kan, saya detect tu mula-mula bila dia umur setahun, 2 bulan, setahun 3 bulan, macam itulah macam umur anak saya kedua ni. Sepatutnya kita, anak ke 1 tahun dia dah ada 1 words kan. Maksudnya sebut mami, daddy, sebut at least kan sekurang-kurangnya kan. Tapi anak saya tak ada ayat-ayat tu semua. Tak panggil kan, tak panggil semua. So kita dah macam as a mak ni kita ada satu insting yang macam something is not right lah, tak macam ada benda tak ni lah kan. So saya macam dah tak sedar hati. Tapi bila kita cakap dengan ibu-ibu yang sebaya, bukan ibu bila betul lah, kadang-kadang ibu lebih tua pun ada lah macam share, kata anak lelaki ni lebih lambat daripada anak perempuan, kata kan. So jangan compare, dia kata kan. So kita pun risau-risau tu still rasa lega lah kan, macam lega lah sikit kan, maksudnya nak sedar hati tu kan. Lepas tu bila dah macam saya mengandung apa semua, saya macam adalah conversation dengan ibu-ibu yang lain. Ada juga lah saya cakap, saya kata
Saya rasakan macam anak saya ni macam banyak tengok screen lah kan, banyak tengok TV, banyak tengok dia bukan gadget macam phone. Kat phone tu dia macam banyak kat TV tau. So still the same thing, orang macam ingat macam handphone, tablet tu apa semua je kan, tapi TV pun benda yang consider screen kan, yang memang akan still memberi efek yang sama lah. Boleh mempengaruhi. Mempengaruhi. Betul. So saya ada conversation macam tu, ada discuss maksudnya perbualan macam tu lah dengan ibu-ibu lain. Jadi so one of saya punya kawan tu dia ada macam tu lah, dia kata anak dia pun ni, dia katakan risau juga, dia katakan. So sampai satu hari tu bila saya dah bersalin, saya macam decided untuk hantar anak saya pergi ke sekolah sebab kita nak bersalin kan, jadi saya risau lah bila saya risau anak saya yang first tu lah tak ada kawan ke apa, nanti tak fokus kat dia, terbiar pula, kesian pula kat dia. Kesian. So kita kata nak hantar pergi sekolah pun macam kecil lagi, tapi kita macam okay tak apalah, because kita tahu tu play school je, bukan belajar sangat kan. So saya hantar. So saya hantar, bila saya hantar tu 2-3 hari macam tu, dalam masa saya tengah kerisauan tu, mungkin Allah tu macam nak bagi tahu jugalah kan, mesej tu nak sampaikan. Dalam kerisauan saya tu macam okey ke anak saya kat sekolah ke semua kan, sebab kita macam tahu dia dekat rumah pun kita nampak macam dia tak reti nak berkawan dengan orang semua kan, cuma dia dekat sekolah semua kan. So cikgu dia mesej lah, teacher dia cakap, dia kata Puan, dia kata anak Puan memang banyak tengok YouTube ke, dia kata kan. So that moment bila cikgu mesej, kita rasa macam sebagai seorang ibu, saya rasa macam okey, ini memang benda yang serius lah, maksudnya kan. Macam mana seorang cikgu tu boleh detect anak saya ni banyak tengok YouTube ke screen semua tu kan, maksudnya kan. So macam pelik juga kan, tapi mesti ada reason dia lah kan. So saya cakap lah, saya memang ada ni lah bagi, saya cakap, tapi sekarang ni saya kata saya pun risau, saya cakap kan. Dia kata okey, dia kata boleh, dia kata Puan boleh kurangkan lah, dia tak cakap suruh stop, dia kata kurangkan. Tapi bila dia cakap macam tu, saya dah punya risau tu memang max dah. Saya dah max dah, sampailah saya pun cakap dengan kawan saya lah yang pasal cikgu dia bagi tahu semua dengan husband saya semua kan. So husband saya pun risau jugalah kan. So sampai and then kawan saya ada tag saya dengan satu writer, saya tak sure whether akak kenal ke tak, nama dia Adli Rajah. Dia Puan Adli Rajah. Okey, kita orang pernah tu panel kita juga. Okey. Pernah. Okey. Dia ada sharing tentang pengalaman anak dia yang betul kan. So from there saya macam baca lah dia punya experience semua. Cakap alamak, saya cakap kan dia tulis lah, dia ada sharing lah tanda-tanda semua tu sebiji macam anak saya Isa tu dia punya macam red flag tu lah, maksudnya tak responsif, ayat tu memang speech memang delay lah kan. Lepas tu banyak lah dia punya red flag tu. So saya memang risau, so saya ambil keputusan, saya terus nak bawa pergi jumpa pakar lah. And then teacher dia pun cakap lah, kenapa Puan nak bawa jumpa pakar? Saya cakap saya tak boleh, saya cakap saya nak bawa pergi jumpa pakar lah kan. So bila kita bawa pergi jumpa pakar pun buat assessment semua. Dia kata it's okay, dia kata saya pun tak boleh nak diagnose apa-apa because dia pun kecil lagi, waktu tu baru setahun lebih lah kan. Dia cakap dia pun kecil lagi. Dia kata dia buat surat lah untuk hantar kita ke jumpa ke pakar occupational therapist. Dia bawa pergi jumpa OT tu lah. So dia refer sana, daripada sana lah saya bawa anak saya Isa tu pergi sana. Saya pun banyak belajar. Daripada situlah saya belajar banyak benda yang macam sangat penting ilmu parenting ni, sangat penting dalam, bukan saja macam sebab saya ingatkan macam kalau kita ada anak ni just bersalin, bagi makan, betul. Mainan biasa macam, faham tak? Maksudnya kita ingat macam kalau dia main seseorang tu macam macam kita nampak macam apa yang kita jadi dulu kan waktu kita kecil. So kita ingat kita macam anak kita pun boleh survive macam tu lah. Saya tak tahu tau. So bila jadinya macam ini, barulah saya macam sedar yang macam dan banyak belajar lah sebenarnya, alhamdulillah. So bila saya tengok sekarang ni baru nampak macam ini Allah bukan ujian, tapi sebenarnya
hadiah ataupun anugerah lah. Kalau tak kan Kak, sampai aku sudah lah. Betul. Sampai aku sudah lah. Dia tengok TV sampai aku sudah tahu lah kan. Betul. So sekarang ni apabila Mia dah nampak lah kan, Mia dah bawa Isa tu pergi OT semua tu, nampak perkembangan dia macam mana hari ni? Berbanding dengan hari tu. Dah nampak tak banyak perubahan? Ke Mia dah terus stopkan dulu sementara tengok skrin, Mia fokuskan dengan aktiviti-aktiviti yang dia kena buat ke macam mana? Lepas dah tahu tu Kak, berapa bulan kan kita orang tak tengok TV? Berbulan jugalah. Okey. Dalam 3 bulan macam tu. 3 bulan lama lah. Memang even kita orang pun tak buka TV. Tak tengok apa. Kita tengok phone je lah. Tapi tak, memang tak ni lah langsung. So memang kita orang banyak, saya banyak spend time dengan dia lah. Waktu tu lah belajar banyak benda, banyaklah aktiviti yang kita orang buat. Macam saya rasa sangat enjoy, saya rasa ya Allah happynya and progress Isa sekarang ni alhamdulillah dia lebih happy, dia lebih kreatif, dia lebih aktif, nak compare lifestyle. Of course banyak lagi lah yang nak kena improve kan. Maksudnya sekarang ni patutnya dia dah boleh throwing baling kan, baling tapi dia belum boleh lagi. So kita tengah work on that lah, nak ajar dia macam baling semua kan. So banyak lah, bukan speech sajalah yang nak kena ni. So banyak jugalah. Tapi macam nak minta susu ke, nak minta apa-apa dia dah boleh cakap elok lah. Ayat tu lah. Okey. So masa lepas pada Mia dah kata jumpa pakar semua tu kan, perkataan pertama yang Isa boleh sebut tu waktu tu apa dia? Yang Mia rasa macam ya Allah, anak aku sebenarnya boleh sebenarnya macam mana? Waktu tu apa perkataan yang pertama yang dia boleh sebut yang Mia ingat lah first lepas pada jumpa pakar tu? Perkataan pertama saya rasa animals kot, dia banyak sebut animals lah, macam cat, bird. Dia banyak sebab tengok kata dekat in English, so dia banyak banyak cakap English lah kan. So cat, bird, so banyak sangat vocab lah, ada memang banyak sangat. Cuma dia nak cantumkan, nak combine kan ayat tu untuk jadi dua patah perkataan atau patah perkataan tu dia masih confused lagi lah. Tapi tak apa, sebab dia dah 3 tahun kan? 3 tahun insyaAllah. Kalau kita dah improvekan dia setiap kali dia bercakap, kita pun macam sentiasa juga bercakap dengan dia, nanti insyaAllah dia boleh susun tu balik ayat tu. Yang penting dia faham lah Kak, yang penting dia faham instruction. Kalau dia tak bercakap pun at least dia faham instruction kita cakap. Son, no, you have to say. So dia duduk, dia faham instruction tu. Alhamdulillah lah kan. Walaupun tak ada voice. Kita yang risau takut kita cakap faham itu yang risau tu. Betul sebab kadang-kadang anak ni kita risau yang tu je, kita takutlah ada masalah lain lagi. Betul. Okey, harap orang kata setiap perkongsian daripada Mia ni, yang kata ibu muda yang ada anak 2 orang yang kata masih lagi banyak belajar, tapi ini juga boleh menjadi panduan untuk ibu-ibu di luar sana nanti. Kita tak tahu kan benda-benda macam ni, kadang-kadang kita anggap anak kecil kita ni alah biasa je. Sekejap lagi okey, budak lelaki lambat, memang lambat. Memang kita sentiasa sedapkan hati kita, tapi kita tak tahu pun apa masalah sebenar yang anak hadapi. Dan kita harapkan agar perkongsian Mia boleh menjadi panduan lah dekat ibu-ibu ayah di luar sana. So saya nak minta sikit lah last Mia, orang kata nasihatlah Mia untuk ibu-ibu bapa di luar sana dan juga follower-follower kita yang tengah menonton sekarang ni. Apa yang boleh orang kata kita sebagai ibu bapa ni buat yang pada anak ni lah, untuk orang kata dari segi mendidik, membesar dan juga orang kata sentiasa alert dengan setiap perubahan-perubahan anak ni. Mungkin Mia boleh kongsikan sikit tak? Orang kata pengalaman Mia lah. Okay, daripada pengalaman saya, kita as a parents, benda pertama yang kita kena tengok ialah perkembangan anak lah, milestone. Perkembangan anak maksudnya kena sentiasa belajar lah, kena tahu ilmu tu. Maksudnya kalau anak umur macam ni, contohnya kecil lah, especially yang tengah nak develop tu,
Ya, Dalam masa berapa bulan ni dia dah kena tahu apa kan, dah kena ada words apa, dah berapa words dia kena ada kan. Contohnya setahun satu patah perkataan, 2 tahun 2 patah perkataan. And then apa dia patut buat, contohnya macam tadi saya terangkan, anak saya sekarang dia dah masuk 3 tahun, sepatutnya dia dah boleh tendang ataupun baling kan, campak barang, tapi dia tak boleh. So you kena, parents kena tahu, kena alert benda tu. Kita tak boleh macam selesa dan menerima bulat-bulat pandangan orang sekeliling lah. Maksudnya kadang-kadang anak tu tak sama, tapi kita tak tahu mungkin anak kita tu adalah dalam kategori yang anak yang sebenarnya ada isu delay kan lewat ni. So itu yang paling penting dah pada saya. Dan keduanya, saya nak tekankan sebab sekarang ni saya nampak banyak parents yang sangat menekankan akademik. Maksudnya sangat menekankan anak-anak tu daripada kecil dah kena tahu ABC, maksudnya kan kecil-kecil dah kena tahu membaca macam itu. So macam lebih kita kena, parent ni kena lebih kita join lah, masuk dalam dunia diorang, spend time dengan diorang, buat aktiviti dengan diorang, and sentiasa topak lah ilmu. Aktiviti apa yang sesuai untuk dilakukan dengan anak-anak untuk umur berapa ke berapa ni kan. Dan jangan letakkan expectation tinggi lah. Maksudnya kalau anak tu tak pandai ABC lagi ke apa kan, macam still okay lah. Kalau belum 5 tahun still okay saya rasa. Kalau 4 tahun pun still okay kan, as long as macam anak tu happy. Dan yang ketiganya, kita masuk ni lah sikit kan, Islami sikit lah, maksudnya kena terapkan ilmu agama lah. Kita takut kita ni terlampau nak fokus anak tu on akademik semata-mata tapi lupa nak ajar anak tentang ni lah, agama kita ni, Islam. Banyak dah tu orang kata perkongsian pada Mia. Harap orang kata membantulah juga untuk ibu-ibu bapa di luar sana. InsyaAllah kita harapkan yang terbaik untuk orang kata anak-anak kita semua kan. Okeylah. Sebelum kita dah tak sedar dah orang kata dah lebih ke 30 minit ni kita dah bercakap dengan Mia. Jadi kita kata sebelum kita nak menutuplah sesi Borak Pak Emma kita hari ini, saya nak ingatkan sekali lagi kepada ibu-ibu ataupun follower kita yang baru join, yang mana terlepas untuk nak mendaftar webinar penyusuan Mama Tak Penat Susukan Anak, boleh terus kata mendaftar sebab kita ada kata panel-panel yang hebat yang akan ditampilkan untuk webinar kita tahun ini. Ini adalah webinar terbesar penyusuan kita sempena menyokong kempen penyusuan susu ibu, dan kita akan ada bersama dengan Datuk Dr. Syekh Muzaffar, Dr. Seri Suniza, Dr. Hairin Anissa, Puan Asia Mahram, Ustazah Isfadiah, dan juga orang kata penampilan istimewa untuk anda adalah bersama dengan Datuk Seri Siti Nohaliza. Jadi rugi tahu kalau mama-mama yang tengah menonton sekarang ni yang orang kata tak join, memang rugi sebab ini adalah percuma sahaja, ilmu yang free sambil-sambil layan anak kat rumah. Boleh dengar perkongsian-perkongsian menarik pada panel-panel hebat kita ni. Jadi kalau nak join, cepat-cepat klik dekat link yang kita dah letak dekat ruangan komen. Kalau tak nak klik sana, boleh masuk ke Facebook kita, tengok poster-poster yang kita dah share pada anda semua. Scan dia QR code kat situ, terus boleh mendaftar. Bila tu 5 September ini, hari Ahad 8.30 hingga 6.30 petang. Jadi cepat-cepat join sebab rugi sangat-sangat. Kalau tak join memang rugi. Dapat lagi hadiah lucky draw nanti, mana tahu kan rezeki mama-mama semua nanti. Jadi saya nak juga kabarkan kepada anda semua, kalau yang mana join ni, hadiah yang menarik juga, kita akan bagi breast pump pada anda, mana tahu itu adalah orang kata rezeki anak kan. Jadi kalau tak ada, tak join memang rugilah, mana tahu kan. Kita nak orang kata dapat ilmu, dapat juga hadiah yang kita tawarkan nanti. Jadi kita harapkan dengan perkongsian daripada Mia dapat memberi input yang baik untuk mami-mami semua yang tengah orang kata dalam fasa nak mendidik anak, yang orang kata banyak cabaran hari ini yang kita tak tahu. Jadi orang kata dengan perkongsian daripada Mia tadi, insya-Allah
dapat memberi panduan juga untuk kita. Okey Mia, sebelum kata kita nak end live kita hari ini, saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi pada Mia kerana sudi meluangkan masa walaupun sibuk menguruskan anak dan juga orang kata ada kerja nak kena buat, tapi boleh juga bersama dengan Pak Emma untuk hari ini. Okey, sebelum tu saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Pak Emma dan juga mana yang belum orang kata nak dapatkan perkongsian video-video daripada pakar, boleh tengok di YouTube kita ada, di Facebook kita pun ada dan juga di Instagram Pak Emma pun kita ada kongsikan juga. Okey, esok kita akan bersama lagi dengan orang kata panel yang lain, jemputan yang lain. InsyaAllah perkongsian yang best juga. Jangan lupa jam 2.30 petang untuk sesi borak Pak Emma untuk esok. Kena tengok siapa yang panel yang kita jemput. Jadi nak tahu siapa kena tengok esok. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi. Bye.